Okey, jadi kita nak sambung untuk siratan makanan. Okey, tadi kita dah belajar pasal rantai makanan, betul tak? Okey, so sekarang kita nak sambung siratan makanan. Okey, apa tu siratan makanan? Okey, siratan makanan adalah gabungan dua atau lebih rantai makanan. Okey, contoh ni rantai makanan, betul tak? Sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik dan itik dimakan oleh ular dan sebagainya. So, ini adalah rantai makanan. Okey? Jadi, rantai makanan ni adalah bila digabungkan, dia akan jadi siratan makanan macam ni. Okey, contohnya, okey, rantai makanan yang pertama. Sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Okey, tu adalah rantai makanan yang pertama. Yang kedua, sayur boleh juga dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Okey. Seterusnya, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Okey, sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. So, ini adalah kita panggil siratan makanan. Okey, maknanya dalam satu habitat tu, dia takkan ada satu sahaja rantai makanan. Dia mestilah ada banyak-banyak rantai makanan dan disebabkan dia jadi banyak rantai makanan, so dia jadi siratan makanan. Okey. So, sekali lagi ingat apa tu siratan makanan? Siratan makanan adalah lebih daripada dua dan ke atas rantai makanan yang digabungkan menjadi siratan makanan. Okey, itulah siratan makanan. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ni jom kita tengok ni dalam habitat apa ni? Habitat ni dekat air kan, dekat kolam kan. Okey. Dia kata saya dapati dalam habitat ini terdapat rumpai air, ikan kecil, ikan besar, berudu, katak dan bangau. Bangau, belalang dan siput. Okey. Jadi nampaknya berudu, ikan kecil, siput dan belalang memakan makanan yang sama iaitu rumput air. Okey. So rumput air ni adalah apa? Apa nama dia? Pengeluar ke pengguna? Okey. Jadi rumput air disebabkan dia adalah tumbuhan, dia adalah pengeluar. So, ini adalah pengguna. Okey. So, nampak kat sini ada banyak rantai makanan. Okey, betul tak? Ada banyak rantai makanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam kolam ni ada 8 rantai makanan. Okey. So, apa yang akan jadi kat sini adalah, okey, yang ini. So, ini adalah ini adalah siratan makanan yang terjadi hasil daripada gabungan rantai-rantai makanan tadi. Tengok ni. Rumpai laut dimakan oleh belalang, katak, bangau. Okey. So ini adalah siratan makanan untuk kolam. Okey. Yang ni adalah rajah yang kita nak. Okey. Rajah yang kita nak. Okey. Rumpai air dimakan oleh berudu. Berudu makan oleh ikan besar dan seterusnya bangau. Okey. Jadi, so ini adalah siratan makanan. Alright. Okey. So, yang ni pula dicontoh siratan makanan yang lain. So, semua orang boleh rujuk muka surat 86. Okey, boleh analyse sendiri, tengok sendiri, baca sendiri kan. Okey. So, ini adalah dekat kawasan kolam tadi kan. So, yang ni ada beberapa siratan makanan. Yang ni ada beberapa rantai makanan dalam ni. Yang ni pun ada beberapa rantai makanan. Okey. Jadi, apa akan jadi kalau dalam sesuatu siratan makanan tu, contohnya, ada populasi menurun. Contohnya, kalau sayur ni dah tak ada. Contohnya, kalau dekat padi kan. Okey, contohnya padi tak jadi tahun tu. Okey. Jadi, bila satu terjejas, semua akan terjejas. Okey. Okey, semua akan terjejas. Akan turut terjejas lah sebab dia punya pengeluar pun terjejas. Okey. Okey. Tengok dia tanya, ramalkan kesan ke atas kehidupan yang lain jika semua sayur di kebun itu musnah akibat banjir. Okey. Jadi, akibatnya adalah yang lain pun akan turut terjejas. Maksudnya, ayam akan berkurang lah contohnya. Sebab apa? Sebab ayam kurang makanan. Jadi, ayam banyak mati. Okey, bila ayam banyak mati, ular tak dapat banyak makanan macam tu. So, akan ada yang terjejas dalam siratan makanan tersebut. Andainya ada satu daripada siratan makanan ni yang mati ataupun sakit and whatnot. Okay.
Okey, so kesan perubahan populasi. Okey, populasi tu apa? Okey, tengok kat sini, populasi ialah kumpulan hidupan atau spesies yang terdapat dalam sesuatu habitat. Perubahan populasi menunjukkan perubahan dari aspek bilangan spesies dan habitat tersebut. Okey, basically populasi tu adalah jumlah, okey, jumlah haiwan, okey, ataupun dia punya habitat dia, okey. So tu adalah populasi. Okey, dia kata kesan perubahan populasi. Dalam satu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Okey, dia kata, cikgu, bagaimanakah perubahan populasi hidupan dan rantai makanan berlaku? Okey, ada banyak sebab macam mana populasi ataupun jumlah haiwan ataupun habitat yang akan mengakibatkan perubahan populasi adalah, okey, ni sebab-sebab dia. Sebab-sebab akan ada perubahan populasi iaitu penerokaan hutan tidak terancang. Maknanya dia orang dok potong-potong pokok. Okey, bila potong-potong pokok maknanya habitat tu akan terjejas. Okey, kebakaran hutan. Okey, bukan setakatnya haiwan je. Dengan pokok-pokok semua memang mati. Lepas tu aktiviti pemburuan haram. Okey, bila banyak sangat diburu, contohnya macam penyu semua kan. Harimau semua kan. Jadi itu akan mengakibatkan kesan perubahan populasi. Okey. Alright. Okey. Jadi apakah kesan terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan satu habitat? Okey. Jadi apa efek dia? Apa kesan dia kalau contoh ada perubahan populasi? So haiwan akan kehilangan habitat. Haiwan akan kehilangan tempat tinggal sebab tempat tinggal diorang terbakar, dan kemudian ada pembalakan haram semua tu. Jadi haiwan pun akan mati sebab dia pindah kat tempat lain dan habitat baru, bukan tempat dia. Okey. So dia pun akan ada kesan kat situ. Contohnya kanguru, gajah, harimau. Okey. Jadi perubahan populasi dalam rantai makanan ni ada satu habitat akan mengganggu hidupan yang lain. Kan hubungan makanan antara hidupan pun akan terjejas macam saya cakap tadi. Okey. Jadi menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan pun berubah secara keseluruhan. Okey. Okey, so tu adalah kesan dia kalau contoh ada perubahan populasi. Okey. Maknanya yang lain pun dalam siratan makanan tu akan ada perubahan juga. Okey. Jadi, jom kita tengok sikit dekat bahagian tumbuh-tumbuhan. Sebab Ustazah rasa macam simple je. Dan murid-murid ni Imam Abu Bakar ni kan macam pandai kan. Jadi macam senanglah nak faham untuk bahagian tumbuh-tumbuhan ni. Okey, kita tengok sikit je. Okey, muka surat 93. Untuk bahagian tumbuh-tumbuhan, yang pertama kita nak tengok macam mana. Hari tu kita tengok macam mana haiwan melindungi diri daripada musuh, betul tak? Jadi hari ni kita nak tengok macam mana tumbuh-tumbuhan dia lindung diri dia daripada musuh. Okey, jadi tumbuh-tumbuhan ni pun dia ada ciri-ciri khas dia. Ciri-ciri khas dia untuk lindung diri dia daripada musuh. Jadi yang pertama, okey, sangatlah familiar, which is durian dan nenas. Okey, apa yang ada pada durian dan nenas yang mengakibatkan yang menyebabkan dia melindung diri dia daripada musuh, iaitu paling senang iaitu dia punya duri. Okey, jadi duri dia tu akan melindungi diri dia daripada musuh, sama ada haiwan yang nak makan dia ataupun manusia. Okey, jadi tu adalah ciri-ciri dia. Okey, so kita kena guna cara yang betul lah untuk makan durian, betul tak? Okey, jadi yang seterusnya, pokok nangka, pokok betik. Apa yang ada pada pokok nangka dan pokok betik yang membuatkan diri dia hindarkan diri dia daripada musuh untuk makan dia, haiwan untuk makan dia, iaitu dia ada getah. Okey, contohnya pokok nangka, so dia ada getah dekat pokok nangka ni, nampak tak? Yang putih-putih ni getah. Okey. Dia melekit. So musuh tak boleh, musuh dia tak sukalah benda tu. Okey, sama juga dengan pokok betik. So pokok betik pun dia ada mengeluarkan getah. Okey, senang. Okey. So apa yang ada pada durian dengan nas, duri tajam. Lepas tu ada nangka dengan pokok betik, dia dia ada mengeluarkan getah. Dan seterusnya pokok buluh dan pokok labu. Apa ada pada pokok buluh dan pokok labu ni? Jadi dia ada buluh yang berbulu halus. Okey, buat rasa gatal. Okey, so kalau dekat pokok buluh tu dia ada bulu-bulu halus. Okey, so kalau dipegang akan mengakibatkan gatal. Okey, bulu halus tu. Okey, so tu adalah cara yang ketiga untuk melindungi diri daripada musuh. Okey.
Yang keempat, okey, yang ke 1 2 3 4. Okey, yang keempat kita ada pokok alamanda dan pokok pongpong, okey. So dua pokok alamanda dengan pokok pongpong ni, ni biasa korang tengok ni kan, pokok ni warna kuning ni. Okey, nama dia pokok alamanda. Jadi pokok alamanda ni dia beracun, okey. Okey, pokok alamanda beracun pada daun, batang dan akar bunganya. So racun tu dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Jadi maknanya haiwan tak boleh nak makan pokok ni kan, sebab dia ada racun, okey. Okey. Alright. Okey, dan seterusnya, busuknya. So ini adalah pokok jeremin. Okey, daunnya bau busuk supaya tak diganggu oleh musuh. Pokok apa lagi? Pokok tai ayam. Okey, sebab itulah nama dia tai ayam, busuk. Okey. Jadi pokok ni cara dia lindungi diri dia adalah dia keluarkan bau busuk. Okey, ingat pokok apa? Okey. Okey, apa dia kata kat sini? Berduri tajam, mengeluarkan getah, bulu halus, beracun dan bau busuk ni adalah ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi pastikan kemandirian spesiesnya. Okey. Dan ni pokok pakma, okey, pokok Rafflesia, betul tak? Jadi pokok ni dia bau busuk, betul tak? Okey, pokok pakma ni dia bau busuk. So itulah cara jadi bukan setakat haiwan tapi tumbuh-tumbuhan pun dia ada cara-cara dia sendiri untuk melindungi diri dia daripada musuh. Alright. Okey. Okey, so untuk macam mana cara hidupan-hidupan ni ataupun tumbuh-tumbuhan ni menyesuaikan diri dia dengan perubahan iklim dengan musim. Okey, contoh ni pokok kaktus. Okey, pokok kaktus dia duduk dekat mana? Dekat kawasan yang sangat panas. Okey, dan macam mana pula? Okey, yang ni pokok kelapa. Pokok kelapa dia duduk dekat mana? Dekat bahagian pantai. Ada angin yang kuat. Okey. Jadi macam mana cara diorang ni hidup, apa ciri-ciri yang ada pada diorang yang boleh diorang menyesuaikan diri dia dengan iklim dan perubahan musim. Okey. Jadi untuk pokok kelapa ni sebenarnya macam mana dia boleh survive ataupun dia boleh hidup walaupun dia duduk dekat kawasan yang angin dia kencang. Okey, sebab apa? Sebab dia ada batang yang mudah lentur. Maknanya dia tak akan patah walaupun angin kencang. Okey, dan daun dia pecah-pecah. Okey, daun dia yang atas-atas ni kan bercerai-cerai macam tu kan. Jadi ada banyak laluan angin. Okey, tak ada benda yang menghalang angin tu daripada lalu. Jadi kurang rintangan angin dia. Jadi disebabkan itulah dia tak ada masalah bila dia duduk dalam kawasan yang angin dia sangat kencang. Okey, sama juga dengan pokok ru. Okey, pokok ru ni batang dan ranting mudah lentur dan daun berbentuk jarum. Okey, biasanya kalau pokok yang dia duduk dekat kawasan yang angin kuat, biasanya dia punya, ingat batang ranting dia mesti mudah lentur. Okey, mudah lentur maknanya dia tak keras lah, dia kurang keras. So dia macam dia boleh lentur macam tu kan. Okey, dan dia daun berbentuk jarum. Maknanya nampak tak? Okey, dia ada ruang-ruang pada pada daun dia tu. Okey, membolehkan angin untuk keluar, angin boleh lalu. Okey, bila angin boleh lalu maknanya dia tak ada rintangan angin lah. Dia kurang rintangan angin. Okey. So tu untuk kawasan yang angin kencang. Okey. Kalau iklim musim panas dan kering. Okey, biasanya pokok yang paling popular lah yang duduk dekat kawasan yang panas adalah pokok kaktus. Okey. Jadi pokok kaktus ni saya dapat hidup di dalam iklim panas dan musim kering. Okey. Apa ciri-ciri dia yang membuatkan dia boleh hidup dekat kawasan yang panas dan kering adalah daun. Okey, daun dia adalah terubah suai menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Okey. Biasanya untuk mengelakkan kehilangan air ciri-ciri yang paling penting adalah dekat bahagian daun dia. Jadi untuk pokok kaktus ni apa yang membuatkan dia menghalang pengeluaran air adalah dia punya daun dia bentuk jarum-jarum. Okey, jadi tak adalah kehilangan air. Dan batang dia, okey, bahagian badan dia. Okey, bahagian badan dia ni ada tempat penyimpanan air. Okey, sebab tu dia gemuk macam ni kan. So dia ada tempat penyimpanan air. Dan juga akar dia panjang ke bawah. Okey, kat bawah ni akar dia panjang. Sebab apa akar dia panjang? Sebab dia nak bergerak jauh dalam tanah supaya dapat menyerap air. Okey. Okey, so tu adalah 3 ciri yang ada pada pokok kaktus yang boleh buat dia hidup dekat kawasan yang panas.